Assalamualaikum. Dah buka? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, yang saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahimah, yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengar tazkirah, sama-sama mendengar kuliah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, dalam kesempatan masa pada pagi ini, saya nak kongsi dengan para jemaah sekalian satu daripada ayat yang kita dengar daripada imam kita tadi masa kita solat subuh tadi. Saya beberapa kali dah sampai di Masjid Rahimah ni dan tidak ada jadual tetap, sekadar mengisi kekosongan daripada Al-Fadhil, tuan guru kita yang barangkali uzur tak dapat datang dan sebagainya. Jadi isi ataupun kandungan yang saya sampaikan ini, dia tidak ikut urutan lah, maknanya tidak berkitab dan sebagainya. Jadi pada pagi ni duk fikir nak sampaikan kuliah apa, kebetulan kita solat subuh tadi, imam kita baca sebahagian daripada potongan surah Al-Baqarah. Jadi kita ambil daripada apa yang kita dengar tadi, kita jadikan panduan dan iktibar bersama, insya-Allah. Lagipun dalam tempoh fasa PKP ni, kuliah subuh ataupun kuliah maghrib masih lagi dalam ruang masa yang terhad, dan adalah beberapa SOP yang kita kena patuh dan sebagainya. Tak boleh jamuan di masjid dan sebagainya. Dalam rakaat pertama tadi, masa kita solat tadi, kita dengar mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Saya ulang sekali lagi. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Mazhab lain, dalam solat yang jahar, dalam solat yang baca dia kuat. Solat ni ada dua. Yang pertama, solat yang bacaan dia jahar, bacaan dia kuat, iaitu solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Bacaannya kuat, sunat baca kuat. Kalau semayang subuh baca slow, menyalahi sunnah, walaupun semayang tu tak batal, semayang sah. Dan ada semayang yang dipanggil solat sir, bacaan dia perlahan,
iaitu solat zuhur, solat asar. Semayang zuhur kalau baca kuat menyalahi sunnah, walaupun hukum dia sah. Yang boleh baca kuat ketika solat pada waktu zuhur satu je, solat Jumaat. Tu solat pada waktu zuhur. Tu memang sunat baca kuat. Sehingga kalau kita belajar fiqh solat Jumaat, makmum yang masbuk yang datang tu, imam sudah rakaat kedua dah solat Jumaat. Dia datang solat Jumaat, imam dah rakaat kedua dah. Selepas imam beri salam, dia sambung lagi satu rakaat, kerana dia hanya baru dapat satu, sebab dia masbuk. Kata ulama fiqh, sunat juga dia baca kuat, sebagai nak bagi tahu kata dia tu sembahyang Jumaat. Ni kita belajar dalam fiqh solat Jumaat lah. Poinnya adalah saya nak sebut sembahyang ada dua, sembahyang baca kuat satu, sembahyang baca perlahan satu. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Dalam mazhab lain, dia hanya imam sahaja baca, makmum dengar sahaja pada solat yang baca kuat. Tapi mazhab Syafi'i ni, imam wajib baca Fatihah, makmum pun wajib baca Fatihah. Fatihah makmum ditanggung oleh Fatihah imam bila? Dalam fiqh mazhab Syafi'i, ketika makmum itu adalah makmum masbuk. Dia datang masuk, imam sudah baca surah. Contohnya imam sudah penghujung surah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dia pun Allahu Akbar. Dia baru je baca alhamdulillahi rabbil alamin, imam sudah rakaat. Maka ketika itu dia wajib rakaat bersama dengan imam. Fatihah makmum tadi ditanggung oleh Fatihah imam. Kenapa? Kerana dia masbuk. Saya bukan nak bicara tentang fiqh. Yang saya nak bicarakan adalah dalam mazhab Syafi'i, disebabkan makmum wajib baca Fatihah juga, maka sunat bagi imam selepas dia baca Fatihah, dia berhenti sekejap, tak baca surah lagi, dengan tujuan untuk beri peluang kepada makmum baca Fatihah. Sunat sahaja. Kalau imam nak terus sambung baca pun boleh, tak ada masalah. Dan biasa berlaku terus baca ni ketika semayang sunat tarawih bulan Ramadan. Selepas waladdallin amin, imam pun terus baca. Pasal apa? Nak kejar 20 rakaat. Bukan sikit tu. Tak. Kenapa bagi peluang kepada makmum baca Fatihah? Tujuan dia. Sini nak sebut lah. Walaupun panjang kita hurai tadi, kita nak sebut sini. Kenapa? Kerana nak beri peluang selepas makmum baca Fatihah, makmum boleh fokus dengar bacaan imam. Makmum duduk belakang imam, dia boleh tadabbur bacaan imam. Jadi saya nak ajak para jemaah sekalian, saya pun tak pandai juga, dan saya pun bukan kata pandai sangat, tidak. Saya cuma nak ajak para jemaah, bila kita belajar tentang fiqh solat, kita kena ajar juga diri kita supaya bila kita berada di belakang imam, kita kena belajar sedaya upaya untuk kita dengar bacaan imam. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab saya sendirilah. Orang lain saya tak tahu. Saya sendirilah. Dulu-dulu masa kita jahil ni, bila kita semayang berjemaah dengan imam, bila selesai semayang jemaah dengan imam, kita sendiri pun tak ingat apa yang imam baca surah tadi. Kita pun tak ingat. Contohnya semayang maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua imam baca qul huwallahu ahad. Tapi sebab hati kita ni lalai, kita ni lara, kita tak ingat imam baca surah apa. Lepas semayang sudahlah semayang. Orang tanya imam baca surah apa tadi? Tak ingat. Saya tak kata orang lain.
Jadi bila belajar fiqh sembahyang, saya nak ajak para jemaah sekalian supaya bila mana kita sembahyang berjemaah dengan imam, kita cubalah lepas habis kita baca Fatihah, kita kawal hati kita. Jangan duk merata pergi. Ini pergi pasar pagi lah, pergi Giant lah, pergi Tesco lah. Kita jaga. Nak jaga tu nak buat apa? Sunat dengar bacaan imam. Dan kalau kita ada basic-basic mengaji bahasa Arab sikit-sikit, kita tadabbur bacaan imam. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, nak buat macam mana? Dengar je lah. Pasal Quran ni setengah daripada mukjizat Quran. Tak faham pun, dengar saja dah boleh faham, boleh pahala dah. Setengah daripada lebihnya Quran tak faham pun, tapi dengar saja boleh pahala dah. Jadi imam baca rakaat pertama tadi, imam mulakan ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita nak ambil hak tu je pagi ni. Apa makna daripada ayat Quran tu? Hak kita dengar imam baca tadi. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Diseru dengan lafaz wahai manusia. Hendaklah kamu semua ini berabdi diri, ataupun hendaklah kamu semua ni sembah Allah. Siapa Allah tu? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Siapa Allah tu? Rabb, Tuhan yang menjadikan kamu. Wallazina min qablikum, dan Tuhan ni juga yang menjadikan orang-orang sebelum daripada kamu, dengan tujuan supaya kamu bertakwa pada Allah. Tuan-tuan para jemaah sekalian, ayat yang kita dengar tadi biasanya kita akan mudah dapati dalam pengajian kitab-kitab akidah ataupun kitab tauhid. Kenapa? Kerana ayat yang kita baca tadi dan kita dengar imam baca tadi, dia menyentuh tentang tauhid. Perintah daripada Allah. Cuma perintah daripada Allah ini dia kena kepada semua manusia. Sebab tu dia datang dengan lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perintah dia, hendaklah kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan kamu. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendaklah kamu mengabdikan diri kamu pada Allah. Hendaklah kamu jadikan Allah sebagai Tuhan kamu. Jadi ayat ni biasanya kita akan jumpa dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid. Para jemaah sekalian, dia datang dengan lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata ulama, ini adalah dalil Al-Quran, di mana dalil ini menunjukkan bahawasanya sekalian manusia atas muka bumi ini wajib kena sembah dan wajib kena taat pada Allah. Ini dalil dia. Maka faham daripada dalil ni, bukan sekadar orang Islam sahaja wajib taat pada Allah. Betul ke tidak? Bukan sekadar orang Islam, tetapi wajib atas sekalian manusia, kerana dia sebut dengan lafaz ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita baca Quran 114 surah, 30 juzuk kurang lebih, bermula daripada suratul Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Kita tidak akan jumpa walaupun satu ayat yang Allah Ta'ala bawa datang dengan lafaz wahai orang-orang Islam. Kita tak akan jumpa. Saya berani sebut pada tuan-tuan para jemaah sekalian, dan saya berani minta para jemaah sekalian untuk cek dalam Quran. Tidak ada satu ayat yang datang dengan lafaz wahai orang-orang Islam. Ataupun dalam bahasa Arab dia bunyi ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang Islam. Tak ada.
Yang ada dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Banyaklah kalau kita tengok lafaz ya ayyuhallazina amanu ni, banyaklah, sehingga ada ulama dia karang kitab khusus, kitab yang membicarakan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Kerana kata ulama, selepas kalimah ya ayyuhallazina amanu mesti ada dua perkara. Yang pertama, sama ada datang perintah Allah, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' sampai akhir. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad sampai akhir. Yang kedua, sama ada selepas ya ayyuhallazina amanu datang larangan Allah. Jadi ada ulama khusus ya ayyuhallazina amanu. Hak tu kita jumpa. Ya ayyuhallazina aslamu tak jumpa. Jadi kalau kita faham orang Islam sahaja wajib untuk sembah Allah, salah. Kerana ayat tu tak sebut orang Islam. Orang Islam sahaja kena semayang subuh, orang Islam sahaja kena tutup aurat, orang Islam sahaja kena jangan minum arak, jangan berzina. Tidak. Perintah Allah untuk sekalian manusia. Habis tu yang hukum Islam ni itu hanya sabit salah dunia sahaja. Contohnya, kalau kerajaan Islam menguatkuasakan peraturan wajib tutup aurat, maka tak boleh kena kepada orang bukan Islam, kerana dia ni bukan Islam. Tetapi secara dasar perintah Allah, dia wajib kena taat, dan dia akan dipersoalkan pada hari akhirat nanti. Kerana perintah daripada Allah disebut dengan lafaz ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan kamu. Cumanya para jemaah sekalian, tidak semua manusia diberikan hidayah Islam, hidayah iman. Tidak semua manusia. Alhamdulillah, saya dan para jemaah yang datang pada pagi ni, Allah Ta'ala beri pada kita nikmat iman Islam ni daripada asal lagi. Lahir-lahir tu terus dapat nikmat ni. Tapi ada orang tak dapat benda ni daripada awal. Satu bab kita syukur sangat pada Allah. Pasal apa? Kita tak payah nak cari. Dah, tak payah nak cari, tak payah nak susah payah nak cari. Cuma kita hukum mengatakan bila dah mukallaf, bila dah balik, wajib fardu ain kepada kita belajar ilmu akidah. Belajar ilmu akidah kan hukum dia wajib fardu ain. Bila kita balik, bila kita mukallaf, tujuan apa wajib belajar tu? Tujuannya kita dah Islam, kita dah beriman, tapi wajib belajar. Tujuan dia nak jaga akidah kita supaya tidak terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang sesat kat luar ni. Saya sendiri sebagai orang yang kuliah di negeri Selangor, banyak kita ambil kenyataan-kenyataan daripada JAIS. Bahkan saya pernah sebut masa kuliah dekat sini, saya kata hatta dalam khutbah Jumaat JAIS pun, JAIS duk sebut aliran-aliran sesat di negeri Selangor ni. Dalam bacaan doa pada khutbah yang kedua, ada disebut jauhkanlah kami daripada akidah-akidah yang sesat dan menyeleweng seperti Syiah, Qadiani. Ada sebut tak? Ada sebut. Yang terbaru, didedahkan yang terbaru, katanya jumpa di Shah Alam. Pahaman yang ambil rata semua agama. Islam pun ada, Kristian pun ada, Hindu pun ada. Baca tak berita baru-baru ni? Yang baru sahaja didedahkan. Saya tahu benda ni, saya duk follow Facebook Brother Firdaus Wong, seorang sahabat kita yang mu'alaf. Tak mu'alaf dah lah, lama dah masuk Islamnya, cuma istilah kita je panggil mu'alaf.
yang banyak duk tumpu dakwah kepada non-Muslim. Dia ni anak murid kepada Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan boleh tengok pada page Facebook dia. Dia mendedahkan ada pahaman yang didedahkan di Shah Alam. Islam pun ada, Kristian pun ada, Hindu pun ada, Buddha pun ada, campur. Sebab Selangor ni negeri besar. Jadi sebab tu kita wajib belajar akidah, kerana nak jaga daripada benda tu lah. Tapi satu bab kita syukur pada Allah, kerana kita dapat iman Islam ni daripada asal. Tak payah nak cari dah. Ada sebahagian orang kena cari. Sebab tu rakaat kedua tadi kita dengar pula iman kita baca, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah Ta'ala dia menyesatkan, dia boleh menyesatkan sesiapa sahaja. Yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan oleh Allah. Wa yahdi bihi katsira, dan banyak juga yang diberi hidayah oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, menyembah, beriman pada Allah daripada awal. Tetapi bukan satu jaminan untuk kekal begini sampai akhir. Kata ulama, masuk pada fasa-fasa nak buat penggolongan. Fasa dah nak masuk syuruk dah kita. Kuliah lebih kurang syuruk lah dah. Lebih sikit-sikit 2-3 minit tak apalah kan. Sebab tu kata ulama, atas dunia ini ada dalam kalangan manusia, dia pecah bahagi kepada 4 golongan manusia. Golongan pertama, yang lahir dalam keadaan beriman pada Allah, membesar dan hidup beriman pada Allah, dan akhirnya mati pun dalam keadaan beriman pada Allah. Itu golongan pertama. Siapa golongan pertama ni? Mak ayah datuk nenek kita, insya-Allah. Mereka lahir dalam keadaan Islam, beriman pada Allah. Mereka hidup pun dalam keadaan mereka beriman pada Allah. Tidak ada dalam kalangan mereka yang murtad, tak ada. Dan mereka mati pun dalam keadaan Islam, beriman pada Allah. Mereka yang sudah pergi meninggalkan kita dalam keadaan mereka beriman pada Allah, mereka sudah selamat dah. Mereka telah habis dah tempoh perjuangan mereka atas dunia ni, habis dah. Ujian-ujian tak ada dah. Golongan yang kedua, yang lahir dalam keadaan beriman pada Allah, lahir Islam, beriman pada Allah, membesar hidup beriman pada Allah, tetapi dia berpaling keluar daripada agama Allah, dia mati dalam keadaan kufur pada Allah. Ada tak orang macam ni? Ada, boleh berlaku. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada Allah. Tetapi golongan yang kedua, ada kebarangkalian kepada orang-orang Islam yang hidup atas muka bumi ni, kalau mereka tak pegang sungguh-sungguh dengan Islam, kalau mereka tak belajar ilmu akidah dengan baik, akidah mereka mudah dipengaruhi oleh pahaman aliran yang sesat. Dan sekarang zaman moden, zaman yang serba mencabar ini, boleh dikatakan dah timbul dah pula golongan-golongan etis. Golongan-golongan etis yang nak hidup dengan tak nak bertuhan, nak hidup dengan tak nak beragama. Na'udzubillah, kita minta jauh dan berlindung daripada Allah. Tapi ada kebarangkalian golongan kedua, lahir Islam, hidup membesar pun dalam keadaan Islam, tetapi ada perkara yang dia buat.
Sama ada dia sendiri pilih untuk murtad, ataupun kerana kejahilan dia buat perkara-perkara yang menyebabkan dia murtad, dia tak nak bertaubat pada Allah, dia mati dalam keadaan kufur pada Allah. Na'udzubillah. Ada golongan manusia yang ketiga, lahir dalam keadaan tak beriman pada Allah. Dia bukan lahir asal Islam, membesar hidup pun dalam keadaan tak beriman pada Allah, dan mati pun dalam keadaan tak beriman pada Allah. Yudillu bihi katsira. Allah Ta'ala boleh menyesatkan ramai manusia. Tetapi kalau kita ngaji akidah kat situ, bukan salah pada Tuhan lah, kerana salah pada manusia. Datang kebenaran, dia masih lagi menolak kebenaran tersebut. Sebab Allah Ta'ala hantar Nabi, hantar Rasul, hantar Al-Quran, kebenaran Allah Ta'ala tunjuk depan mata. Itu bicara dia panjang. Kemudian golongan yang keempat, kata ulama, golongan manusia yang lahir dalam keadaan tak beriman, membesar hidup pun dalam keadaan tak beriman, tetapi di celah-celah kehidupan dia jumpa dengan hidayah Allah, dia jumpa dengan taufik dan hidayah daripada Tuhan, dia kembali kepada fitrah dia Islam, dia pertahankan Islam, dan dia mati dalam keadaan dia beriman pada Allah. Ada tak berlaku macam ni? Ada. Kalau saya boleh nak buat gulung, nak simpul, saya nak ambil satu kisah lah. Ada dalam kalangan sahabat Nabi yang Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia. Kira rezeki lah, rezeki. Tak semua orang dapat rezeki macam ni. Mari jumpa dengan Nabi, peluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam, bai'ah dengan Rasulullah, mengaku wa asyhadu annaka Rasulullah, mengaku Nabi Rasulullah, beriman. Lepas pada mengucap syahadah beriman, seruan jihad dilaungkan. Nak masuk medan perang, nak berjihad, berperang, baru masuk Islam. Dia pun tekad juga masuk medan perang bersama dengan Rasulullah. Dia masuk medan perang, berjuang dalam medan perang, dia mati dalam medan perang, baru je masuk Islam tadi. Kisah ini para ulama nukil ada dalam kalangan sahabat Nabi yang tak sempat puasa, tak sempat semayang, tak sempat bayar zakat, tak sempat pergi haji, tapi layak dapat syurga daripada Allah. Kerana Tuhan pilih dia. Asal kafir, kemudian beriman dengan Rasulullah, masuk Islam, berjuang dengan Nabi dalam medan perang, mati dalam medan perang. Dia buat contoh beginilah. Kalau kita orang Islam ni, saya boleh ambil contoh begini. Nabi kata, siapa-siapa yang niat dia hafal Quran, dia nak hafal Quran, dah, dia pun usaha nak hafal Quran, dia usaha nak hafal Quran, boleh hafal Quran 30 juzuk, alhamdulillah, maka dia akan bangkit sebagai seorang hafiz, sebab dia hafal Quran 30 juzuk. Tapi ada orang yang Allah bagi rezeki pada dia, dia bertekad nak hafal Quran, niat sungguh dah, tekad, disertakan dengan usaha. Memang dia usaha sungguh, dalam sehari duk mengulang Quran, duk mengulang wabasyiril ladzina amanu, duk ulang, baru je dapat 2 muka surat, baru dapat 2 muka surat, tiba-tiba mati dia. Tak sempat sampai khatam dengan minal jinnati wan nas, tak sempat khatam dengan surah An-Nas, baru hafal 2 muka surat, mati. Tapi serta dengan niat, serta dengan usaha, kesungguhan, maka dia juga layak dapat ganjaran bangkit bersama dengan para penghafaz Quran, walaupun baru dapat 2 muka surat. Rezekilah, tak semua orang dapat begitu. Jadi kita ambil faham daripada sini, tuan-tuan para jemaah sekalian, kewajipan untuk menyembah Allah adalah kewajipan setiap daripada manusia.
Dan dalil yang kita cerita tadi adalah dalil yang menunjukkan setiap orang wajib untuk sembah Allah, tidak terhad kepada orang Islam. Orang bukan Islam sekalipun wajib untuk sembah Allah. Kita alhamdulillah Tuhan dah beri daripada asal, tinggal lagi sepanjang kehidupan ini pegang sungguh-sungguh dengan Islam, doa pada Allah. Allah Ta'ala bagi tetap pintu hati, Allah Ta'ala bagi tetap istiqamah, bagi taat pada Allah, supaya kita akhir pun mati dalam keadaan kita sembah Allah, kita beriman pada Allah, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti. Jadi saya berhenti sekadar itu sahaja. Tak boleh nak memanjangkan sangat, sebab macam saya kata tadi, kita masih lagi dalam fasa PKPP ni. Sama-sama doalah tuan-tuan, mudah-mudahan keadaan dalam negara semakin baik, semakin baik, semakin pulih, dan keadaan jadi macam biasa balik, insya-Allah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Panjang umur ada rezeki, insya-Allah kita jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.